Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga pada hari Sabtu yang berbahagia ini, kita ingin sama-sama melihat terus pada sepanjang Ramadan ini dengan cahaya daripada Al-Quran. Dan sepanjang majlis ayah pada kali ini kita melihat kepada surah Al-Mulk sebagai satu surah yang ingin kita lihat ayat demi ayat. Kalau boleh, perkataan demi perkataan menjadi panduan bagi ayah-ayah yang sedang bersama pada hari ini. Ayah-ayah yang mungkin tidak sempat bersama, tetapi kita yakin tuan-tuan yang boleh berkongsi di Facebook sekarang ini, ia akan memberi maklumat kepada kawan-kawan yang lain, tag kawan-kawan untuk sama-sama kita berkongsi rasa, berkongsi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk sama-sama kita memimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita dalam tajuk kita bangkit dari kejatuhan. Kita ingin melihat kepada ayat 12 daripada surah Al-Mulk untuk sama-sama memberi ubat kepada kejatuhan dan kegagalan dalam hidup. Mungkin ada cabaran, ada derita yang melanda, tetapi ada ubat yang menjadi syifa, yang akan terus merawat hati-hati duka lara seorang ayah agar terus mengemudi bahtera menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel kita. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Ustaz Safri Muhammad Zain. Selamat datang Ustaz. Ya. Dan juga Ustaz Nik Azizan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, pagi-pagi kita hari ini Ustaz ya. Masya-Allah. Dan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di depan kaca TV ataupun di mana jua, kita doakan tuan-tuan berada dalam keadaan yang terbaik dan Allah berikan maghfirah, barakah ya kerana mengikuti majlis ilmu, dan kita doakan Allah izinkan kita mendapat hidayah memimpin kita bersama untuk memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita akan melihat pada surah Al-Mulk ayat 11 hingga 13. Kita akan dibaca ataupun dipimpin bacaan kita. Namun sebelum itu kita ingin melihat kepada video perkongsian daripada seorang ayah yang mempunyai dua orang anak, menghadapi cabaran tetapi tetap teguh ke hadapan. Kita saksikan. Saya sejak dari kecilnya dengan ayah tu tidaklah terlalu rapat. So, selebihnya saya membesar dengan nenek dan ahli keluarga yang lain lah. Dengan sepupu, sepapak dan sebagainya. Sebab ayah saya bekerja kat kampung, busy dan sebagainya. Jadi, apabila kita sendiri tidak berapat dengan ayah, dan kebetulan ayah saya pula meninggal sewaktu saya masih lagi kecil. So, bila saya sendiri jadi ayah, saya rasa saya nak jadi ayah lah. Yang sentiasa ada bersama anaknya dan juga memberi yang terbaik untuk anak dan family lah. Okey, anak saya dua orang sebenarnya. Okey, saya ada anak dua orang. Anak pertama saya meninggal sewaktu umur 5 tahun. Okey. So anak kedua saya sekarang cancer fighter. Okey, anak pertama saya jantung berlubang kronik CCHD. Okey, so itu trigger lah dalam kehidupan kan. So bila kau mendambakan seorang anak, siapa-siapa pun yang kahwin nak anak kan. So bila kita kahwin tu, orang tanya dalam fasa kehidupan kita sebelum kahwin, kita tanya bila nak kahwin, kan? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin, kita tanya bila nak ada anak, bila nak ada anak kan. So bila dah ada anak, alhamdulillah rezeki dapat anak kita sakit contohnya kan. So bila nak sakit, Allah bagi pilihan. Doktor bagi pilihan kat kami antara dua. Siapa yang nak berhenti kerja? Antara saya dengan wife sebab nak jaga anak yang sakit tu. So kalau saya ambil itu sebagai satu masalah, kita akan sedih lah. Tapi saya melihat itu sebagai salah satu amanah yang Allah bagi kepada saya untuk membesarkan anak dengan cara yang berbeza. So, untuk saya dengan isteri, cabaran kami ialah untuk membesarkan anak yang sakit jantung kronik. Yang mana dia tak boleh terlalu happy, nanti dia akan nampak biru, dan dia juga tak boleh menangis dan sebagainya, dia nampak biru. So, itu yang kita kena main peranan untuk sentiasa bersederhana. Okey, so daripada situ saya mendapat pengajaran apa-apa pun yang kita perlu capai ke, kita nak ke, dia kena bersederhana lah.
Okey, anak-anak memerlukan bimbingan, kan? So, memerlukan tunjuk ajar dan memerlukan contoh teladan, kan? So, apa yang kita buat menjadi cerminan mereka lah. Bila dia sakit, kita tak boleh sedih dulu, kan? Kalau kita sedih, dia lagi sedih. So, kita kena kuatkan semangat kita dulu untuk encourage dia lagi semangat dan lagi happy, kan? Kita perlu sentiasa ada memberi sokongan dari segi moral yang paling penting, sebab anak-anak ni memerlukan semangat sebenarnya, kan, memerlukan kata-kata semangat. Selebihnya kita serah pada Allah lah, sebab apa-apa hal pun Allah tentukan untuk kita, kan. So doa kita cuba buat, sebenarnya kita doa dan berserah pada Allah. Begitulah perkongsian daripada Encik Rosli Ahmad yang mempunyai 2 orang anak dan diuji dengan kepergian anaknya pada umur 5 tahun bersama dengan sakit jantung berlubang kronik, dan anak yang kedua yang masih bersama berperang ataupun sedang berjuang dengan kanser pada si anak. Dan ini adalah salah satu ujian yang kita ingin lihat bahawa ia mungkin juga berlaku kepada tuan-tuan perempuan yang lain, ataupun dalam bentuk ujian yang berbeza, ya, mungkin dalam bentuk keuangan, mungkin dalam bentuk orang yang tersayang ataupun apa sahaja. Namun kita ingin melihat bagaimanakah, ya, bagaimana untuk kita bangkit daripada pelbagai cabaran yang melanda. Kita bersama dengan Ustaz Nik Azizan untuk kita membaca surah Al-Mulk ayat 11 hingga 13. Tuan-tuan yang ada mushaf, muka surat 562, untuk sama-sama kita baca pada pagi ini. Sama-sama kita nak melihat permata daripada surah Al-Mulk yang mungkin tuan-tuan sudah pun tengok terjemahannya, tetapi ia ingin kita cedok ataupun gali permata ini untuk panduan ayah-ayah yang dalam kepayahan, dalam kejatuhan pada hari ini. Kita bersama Ustaz Nik Azizan. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 11 hingga 13 itu bermaksud, maka mereka mengakui dosanya tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya sewaktu mereka belum melihat azab neraka, mereka memperoleh keampunan dan pahala yang besar. Rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakan sahaja, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Inilah 3 ayat daripada surah Al-Mulk yang kita bincangkan, dan kita memberi fokus kepada ayat 12 apabila Allah menyatakan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ataupun takut pada Tuhan mereka bil ghaib, yang tak nampak. Ya, tak nampaknya apa maksudnya, yang mungkin saya nak bersama dengan Ustaz Safri untuk kita lihat, Ustaz, ayat 12 ini secara jelas, dan nak melihat bagaimana kaitan dengan Cik Lee sebentar tadi, ya, Encik Rosli, mendepani kepada cabaran dalam kehidupan. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Tuan Fazul dengan Ustaz Nik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi yang penuh dengan berkah ini pada bulan Ramadan ini kita diberikan rahman dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat daripada ayat 12 daripada surah Al-Mulk, sebagaimana yang kita ketahui bahawa surah Al-Mulk ini adalah surah Makkiyah. Ia berkaitan dengan akidah, akhlak, bagaimana cara kita
menghadapi kehidupan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita orang-orang yang takut Tuhannya semasa mereka tidak melihat ataupun tidak dilihat, ataupun mereka tidak dilihat oleh orang, dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhannya. Artinya bila sebut pasal al-ghaib ini, mereka beriman, meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai tahap ihsan. Ihsan artinya an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat kita. Jadi dalam konteks daripada video Encik Rosli tadi, kita perhatikan ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan kepada kita, tuan. Sebab sesuatu perkara yang berlaku dalam kehidupan ini adalah semuanya biyadihil mulk. Itu muqaddimah daripada ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi kalau kita sebagai seorang yang beriman, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat dan Maha mengetahui dan Maha mendengar rintihan segala hati hamba-Nya, kita akan yakin segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita akan terima dengan ikhlas, dengan penuh mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan meningkatkan keimanan seseorang agar lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ghaib, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ketika seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Qaf juga disebutkan, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Sesiapa yang merasa takut kepada Allah. Artinya takut di sini, takut dalam artian kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diazab. Jadi ketika seorang hamba merasakan man khasyar rahman, takut kepada Allah yang Maha Pengasih, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, sangat indah, tuan. Kalau kita takut kepada harimau, Kita lari. kita lari. Tetapi di saat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada istilah waliman khafa maqama rabbih jannatan, kan. Ada perkataan takut kat situ. Ya. Tapi dalam ayat ini yakhshaun ini takut juga terjemahan lah, kan. Tapi apa beza takut yang khauf dengan takut yang yakhshaun ini? Kalau Ustaz boleh jelaskan untuk kita nak jelaslah ayat 12 ini sebagai panduan kalau katakan ayah ada masalah ke, buat silap ke, kan. Kalau jadi takut yang khauf itu dengan takut yang sini, apa beza di situ? Sangat cantik. Khauf dalam konteks Al-Quran, khauf di sini kalau kita dalam konteks bahasa dia, kita nampak harimau di hadapan kita. Harimau, kita lari dan kita rasa takut. Ya. Jadi yang kita takutkan itu ada satu benda yang nampak. Okey. Nampak. Jadi kalau khasyah atau yakhshawna rabbahum di sini, dia takut tetapi takut itu tidak nampak. Contoh kan, bila kita bercerita sama anak-anak kita, duduk bersama, kita takut ada benda macam ini, ada benda dan sebagainya, itu nama dia khasyah. Takut tetapi dia tidak nampak. Tapi kalau khauf adalah takut kepada sesuatu perkara tapi dia nampak. Itu maksud daripada segi bahasa. Jadi itu makanya pada ayat ini disebutkan al-ghaib di ujung dia. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Gunakan perkataan yakhshawna. Artinya Allah itu, kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah bila sesiapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ganjaran,
dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Dia mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu bonus bagi orang-orang yang mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri menjelaskan tentang takut kepada Tuhan mereka. Bil ghaib itu kalau saya dapat tadi Ustaz, satu dia tak nampak Allah, ya, dan juga dia dia tak melihat azab ganjaran yang ditawarkan, dan juga dia tak dilihat Allah tu dia tak nampak lah kan. Jadi dua sudut itu bila kita memahami al-ghaib ini, janji Allah adalah keampunan dan juga ganjaran yang besar. Jadi bila Encik Rosli sebentar tadi kan sebagai seorang ayah menghadapi cabaran, ya, cabaran dengan anak yang hadir. Mungkin bagi ayah lain ada cabaran keuangan, mungkin masalah kerja. Sebenarnya semua perkara itu, adakah itu sebagai azab ke ataupun ujian sebenarnya Ustaz? Sebelum nak tahu dapat ganjaran ke tak dapat ganjaran tu, pasal dia datang daripada Allah, Ya, kan? Pasal bagi setengah orang ialah kalau tengok baca surah Al-Mulk ni pasal azab. Jadi mungkin saya ataupun ada seorang penjaga ni dia kata dia dapat anak autism. Jadi ada orang kata engkau ni mengapa kau jadi begini? Pasal itu dosa engkau tu. Kan? Mak mertua cakap begitu. Jadi dia pun depres peringkat awal. Jadi betulkah itu kerana dosanya dapat anak autism, ataupun itu azab, ataupun ini ujian? Ada beza tak semua ni Ustaz? Sila. Masya Allah Ustaz. Bila cerita pasal seorang ayah ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak yang istimewa, Ya. autism dan sebagainya, rasanya tersentuh oleh diri saya sendiri. Ya Ustaz. Saya pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu ujian seperti itu. Tapi bila kita melihat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu nikmat, ia akan meningkatkan kita ajrun azim. Allah beri pahala. Yang Dalam ini, konteks ajrun kabir juga di sini. ajrun kabir juga. Dan sebab pada ayat ini disebutkan ajrun kabir. Pada ayat ini ajrun azim. Okey. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala nak menguji seseorang itu, saya teringat dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Pertama, massatkumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Tuan-tuan dan puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak ganjaran hebat, ajrun kabir atau ajrun azim, ada 3 perkara yang Allah nak bagi kepada kita. Ini dia ujian ganjaran surga. Yang pertama, al-ba'sa, kesusahan. Itu ayat berapa Ustaz? Ayat 214 surah Al-Baqarah. Kita minta Ustaz ni Azizan boleh kita baca ayat tambahan. Ayat tambahan, okey, minta maaf. Pasal pagi-pagi ni kena dalam baca banyak. dalam muka surat 33 kot. 33 ya. Okey. 33, Ustaz. Tuan-tuan yang berada kat rumah, muka surat 33. Betul Ustaz. Ayat 214. 214. Okey. So kita nak kena faham benda ni betul Ustaz ni. Kalau tidak nanti kita rasakan bahawa saya kena azab kot. Lepas tu dikaitkan pula dengan dosa, kan. Tapi sebenarnya azab ni waktu bila, kan. Dosa ni bila. Jadi agar ayah-ayah yang berada pada hari ini tidak silap letak, kan. Bila silap letak itu, belum lagi ada orang dengar ceramah yang macam tu, dia pergi serang kepada ayah-ayah yang sedang menghadapi cabaran sekarang ini, pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jom kita baca ayat 214 surah Al-Baqarah pada muka surat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله.
Atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diuji dengan pelbagai ujian sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini tiga perkara yang saya nyatakan tadi Ustaz ya. Al-ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Tiga perkara, silakan Ustaz. Masya Allah, ayat ini sangat menggurunkan kita. Setiap hamba yang akan mendapatkan ajrun kabir, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajrun kabir ini akan Allah bagi kepada kita. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, iaitu surga, Ustaz. Surga. Jadi untuk mendapatkan surga ini Allah beri 3 ujian. Yang pertama baksa, yang kedua dharra, yang ketiga zulzilu. Tetapi nanti jawapan dia Ustaz, jawapan dia ada pada surah Ali Imran. Nanti mungkin Ustaz bersedia kita baca surah Ali Imran 142. Muka surat 68 insya-Allah. Nanti Ustaz akan bacakan solusi dia. Jadi yang pertama baksa, kesusahan. Ini peringkat pertama. Allah Subhanahu Wa Taala menguji hambanya, hamba yang peringkat bawah, ujian bawah. Peringkat pertengahan keimanan Allah beri peringkat pertengahan juga ujian. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan kekuatan keimanan Allah beri ganjaran ujian yang lebih hebat. Yang pertama baksa. Itu makanya kalau kita dalam bahasa Arab Ustaz, kita tadi datang dekat sini ada hujan sedikit, nak pergi masjid, ada hujan sedikit, tak payah pergilah, ini ujian Allah. Tetapi bila kita ditegur, ala hujan sikit aja, la baksa. La baksa, tidak mengapa kan. Itu ujian hanya sekadar mampu seorang manusia boleh elakkan. Ini baksa, kesusahan. Ujian mampu milik lah. Mampu milik. Masya-Allah. Kemudian Allah tingkatkan seseorang, bila tingkat keimanan itu makin tinggi, Allah uji dengan dharra. Dharra ini boleh menyebabkan dalam fisik kita. Tadi di luaran, yang sekarang ini adalah fisik badan kita sakit ke bila kena hujan, takut nanti demam dan sebagainya dan macam-macam. Ini dharra, kesusahan dan tapi peringkat dia agak tinggi. Kemudian bila peringkat yang sangat hebat, zulzilu, Bergegar. Gegaran di dalam hati kita, penyakit yang akan menambah dalam kehidupan kita dan sebagainya. Jadi ujian demi ujian ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebab ujian demi ujian merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita agar kita mendapatkan ganjaran yang sangat hebat, iaitu ajrun kabir. Sebab apa? Kita beriman kepada Allah yang ghaib. Jadi apa solusi yang Allah nak sebutkan kepada kita ketika kita nak melepasi al-ba'sa wad-dharra waz-zulzilu? Boleh Ustaz, saya macam host pula ni minta dengar. Okey. Cuma sebelum itu Ustaz ni, bila cakap tentang ayat 214 ni dan juga kita kembali balik pada surah Al-Mulk tadi kan, sebagai ayat perbincangan kita, iaitu percaya kepada Tuhan yang tak nampak kesan syurga ya. Kalau kat sini bercakap tentang syurga ataupun tentang azab neraka, Allah kata bahawa rasa takut tu sahaja Ustaz ni, dia dah dapat dua perkara, keampunan dan juga ganjaran yang besar, syurga ya. Bagi ayah seperti Encik Rosti sebentar tadi ya, bila diberikan cabaran kemudian masih lagi takut pada Allah kan. Ada orang yang bila diberi cabaran, dia kata anak aku ni pertama dah meninggal, dua dah lah kan. Dia mungkin berpisah dengan isterinya, kemudian anak yang menghadapi kanser tu dia pergi buang je kan. Jadi orang-orang begini adalah orang yang tak takut Tuhan kan, dan tak takut Tuhan, padahal itu adalah peluang nak dapat syurga. Kalau kita boleh lihat begitu Ustaz ya, sebenarnya dalam apa yang dikongsikan oleh Encik Rosli sebentar tadi. Jadi kita tuan-tuan sekalian, bila melihat apa yang dikongsikan oleh Ustaz Safri sebentar tadi, dan kita nak dengar juga pengalaman daripada Ustaz Ni Azizan nanti, mungkin lepas rehat nanti, sebenarnya segala apa yang berlaku ini, Ustaz cakap tadi ujian adalah makhluk Ustaz ya. Ia perlu direspon dengan yakhshawna rabbahum bil ghaib kan. Jika ianya tidak direspon begitu, pasal kadang-kadang mungkin cabaran anak,
dia mungkin cabaran kerja. Kadang-kadang cabaran tu daripada ayah sendiri. Ya, ya. Ayah yang buat macam-macam yang tak berapa okey dalam kehidupan, itu juga adalah sebagai satu ujian. Begitu Ustaz ya? Betul, betul. Sebagai satu ujian yang akan mengganggu kepada urusan nak pergi ke syurga. Tetapi kalau katakan dia tahu bahawa ada harapan, ya, ada harapan, itulah peluang dia bergantung kepada Tuhan yang Maha mengetahui, yang Maha penyayang dalam hidup kita. Jadi insya-Allah kita nak melihat pengalaman dan perkongsian permata selepas ini daripada Ustaz Safri lebih lagi, ya, solusi tadi Ustaz ya, macam mana nak kuat dengan apa tadi, ujian al-ba'sa wad-dharra, dan perkataan di dalam ayat 214 tadi itu ada perkataan massathum. Itu Massathum. maksudnya apa? Sentuh. Sentuh kan? Sentuh saja. Jadi Allah tidak bagi pun sesuatu perkara yang sangat berat kepada kita. Allah sentuh saja. sentuh. Massat saja. Dah lah baksa kan? Lah baksa tadi, tapi sentuh macam tu Ustaz. Sentuh saja. Jadi itu pun satu mindset juga ya. Ya. Maksudnya ia tak kekal, tapi kadang-kadang walaupun beberapa saat kena Ustaz ya, kalau tidak ada solusi boleh tahan juga kan. Itu yang terkeluar perkataan macam-macam, tangan naik dan sebagainya. Kita berehat sebentar, kita kembali semula untuk melihat solusi untuk bangkit majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini untuk kita melihat kepada tajuk bangkit dari kejatuhan. Satu tajuk di mana ia relevan kepada semua orang. Ada yang pernah jatuh dalam menguruskan keuangan, ada yang jatuh dalam kerjaya, ada yang jatuh dalam menguruskan anak ataupun pasangan ataupun pelbagai perkara. Tetapi apa yang berlaku pada ayat yang ke-12 sebentar tadi, Allah membekalkan kepada kita secara umumnya ialah percaya kepada Tuhan yang kita tak nampak, dan kita pun tak nampak ganjaran syurga ataupun azab nerakanya, tetapi dengan keimanan, ya, dengan betul-betul kita takut pada perkara ini, itu adalah solusi yang Allah beritahu akan dapat keampunan, akan dapat ajrun kabir, ganjaran yang amat besar. Malah lebih daripada itu, kita bersama dengan Ustaz Safri dan juga Ustaz Nik Azizan. Mungkin saya nak bertanyalah pada Ustaz Nik Azizan yang banyak pengalaman mengajar Al-Quran, termasuk kepada anak-anak orang asli, ya. Mereka ni ada keluarga. Ada tak Ustaz bercakap ataupun berinteraksi dengan ayah-ayah, ibu mereka ni? Kalau mereka ni ada masalah ke, ataupun rasa mereka ni okey je selama ni? Baik, macam saya sekolah SMK Sungai Pusu ni dia berbagai jenis, ada Ya. ada yang aliran agama yang memang cerdik lah. Cerdik. Memang bijak. Orang semua. asli nak yang masuk tu kena berapa A, kena ni. Ah. Kena tapis betul-betul. Kita nak pakai, contohnya kita nak pakai 100 orang yang minta 300. Kena tapis. Yang biasa pun ada, hari yang biasa pun ada, dan orang asli pun ada. Oh, ada juga. Jadi saya mengajar di sebelah petang, so bila ni kebanyakannya ramai yang tidak bagus dalam pembacaan Quran, tapi nak belajar. Nak belajar kan. Sampaikan baru ni pun mak ayah nak masukkan dia punya anak dia ni, nak masukkan semua dalam kelab Quran.
Sebab apa? Sebab itu saya mengajar kelas kemahiran Quran di KPM ni. Ya. Jadi kelas khas kemahiran Quran ni, bila kelas ni bukannya cacat. Ya. Khas ni maknanya yang dah bagus kita Betul. gilap lagi. Gilap lagi. Jadi ada yang mak-mak ayah ni, macam mana boleh ustaz yang nak ngajar yang tu saja? Saya pun nak anak saya berjaya juga. Jadi kita macam tercabar lah kan. Sekali kita tak apa. Kalau ramai pun kita buat cara ramai. Jadi bila kita kumpul orang ni, ada yang baca baris tak betul apa kena dengan suara apa kena dengan kan. Jadi itu macam kita rasa tercabar. Jadi kalau kata kita, contohnya saya mengajar dan saya tak boleh bawa anak-anak ni ke depan, kita rasa macam tak puas. Jadi kena adakan satu benda teknik yang lain. Tak boleh macam yang pagi tadi tu. Ya. Yang golongan pagi tak boleh. Dengan cara apa? Dengan cara kita nak suruh dia dapat ni, kita menggunakan komputer, kemudian kita ada benda-benda yang menyebabkan dia seronok. Contohnya siapa yang hafal surah ni dulu apa gini ni, dia boleh main komputer ni. Kita buka komputer ni, dia boleh buka YouTube, dia boleh. Jadi dengan cara tu dia akan menjadi bahasa, dia buka minda dan otak dia terus akan dapat benda tu. Akan dapat. Bila saya tengok, dapat pula kata kan. Maknanya bukannya kerana dia ni tak bagus. Ya. Tapi oleh kerana mungkin didikan ataupun di rumah dia tidak disentuh dengan Didedahkan. betul. Baik. Jadi alhamdulillah mana ada penyelesaian. Maksudnya bila Ustaz mengajar ramai, ada yang daripada anak orang asli, daripada umum, ya. Ada tak di kalangan mak ayah yang pernah datang pada Ustaz mengadu sesuatu cabaran dalam hidup? Ada tak selama ni? Ya, selalunya dari segi kewangan lah. Kewangan. Kewangan kadang-kadang dari ramainya asnaf dan kita pun kadang-kadang yang sekolah tu pun kita ada jadikan sebagai anak angkat untuk ni. Baru ni pun ada yang sambung belajar tak dapat. Jadi benda-benda itu kita dengan itu, jadi sekolah akan ambil tindakan lah. Ambil tindakan. Jadi itu adalah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat sebenarnya Ustaz ya. Dan kembali balik kepada Ustaz Safri, bila ada cabaran dalam masyarakat, individu yang tadi berjumpa dengan Ustaz kan, kadang-kadang dia jumpa Ustaz ada ruang untuk ditolong. Ada yang jumpa sana tak dapat, jumpa sana tak dapat. Apatah lagi kalau macam Cik Rosli ni bila menguruskan anak yang sedang berjuang menghadapi kanser, ia bukan kos yang rendah. Dan ia bukannya boleh kalau anak yang normal mungkinlah mungkin ustaz pun ada pengalaman kan, maksudnya dia bukannya boleh biar begitu-begitu sahaja kan, perlukan perhatian. Jadi mungkin ustaz boleh berkongsi pengalaman jugalah kan, kekuatan itu apa, dan ustaz tadi ada beritahu solusi kan? Jadi mungkin solusi itulah yang kita nak lihat daripada surah Ali Imran ayat 142 Ustaz ni. Ayat 142 kita baca dahulu, kemudian kita nak melihat adakah ini sebagai satu memang ini solusilah kan. Bagi yang tak tahu ini solusinya. Siapa yang rasa saya dah buat ini, adakah mencapai standard Quran? Kita baca ayat 142 muka surat 68. Ustaz ya, silakan Ustaz Azizan. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahu. Adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Seperti ada dua jawapan dekat sini Ustaz ya. Silakan Ustaz untuk jelaskan. Masya-Allah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian, Allah beri juga panduan untuk mendapatkan, untuk menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya masuk kepada ayat ini, Cik Rosli diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah lalui bil ba'sa. Dia sudah lalui ad-dharra, penderitaan, penyakit, dan dia sudah lalui wazulzilu, kegoncangan hati, berhenti kerja atau tidak berhenti kerja. Tapi ending daripada video sangat indah Ustaz, yang disebutkan dia masih ada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang tidak berapa nak sihat, kalau kita sebut istimewa, ataupun dengan keuangan dan sebagainya, itu merupakan nikmat sebenarnya Ustaz. Kalau kita
positif dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, bila Allah sebutkan kepada kita satu ujian kepada kita, maka Allah beri jawapan dia. Menariknya Ustaz, ayat ini kita tidak menyangka. Tengok pada ayat 214 tadi Allah mulakan dengan am hasibtum. Kita pula solusi yang Allah berikan kepada kita, Allah sebut lagi am hasibtum juga. Tetapi solusi yang dekat sini Allah Subhanahu wa taala am hasibtum an tadkhulul jannah, masuk surga juga Ustaz. Sama dengan yang tadi. Sama juga yang tadi. Sebab kita majlis ayah tujuan dia nak membawa Masuk syurga masuk keluarga. surga sekeluarga. Jadi bukan mudah sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala nak mengetahui siapa di antara kita jahadu. Artinya mujahadah. Artinya mereka bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh beriman kepada Allah. Bersungguh-sungguh takut kepada Allah. Bersungguh-sungguh menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita anggap ini adalah ajrun kabir. Nak mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah perlunya ada mujahadah. Jahadu. Kemudian yang kedua, wa ya'lamus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita orang yang sabar. Jadi secara tidak langsung ujian tadi bil ba'sa wad dharra wa zulzilu, Allah nak melihat kita siapa di antara kita mendapatkan ganjaran sabar ataupun yang menjadi orang-orang yang sabar ketika kita diuji oleh anak yang tidak sihat. Sampai di mana tahap kesabaran kita? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menguji seseorang itu melainkan seseorang itu mampu untuk diuji. Contoh budak sekolah Ustaz kan. Budak darjah 5 mustahil cikgu beri ujian budak darjah 6, SPM dan sebagainya. Tetapi bila Allah dah beri ujian seperti itu kepada kita, yakinlah bahawasanya kita orang yang mampu menerima ujian tersebut. Maka bila kita dah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nak melihat juga apakah kita termasuk orang yang sungguh-sungguh menakuti ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah nak menguji kita apakah kita termasuk orang yang sabar. Dalam ayat ini sebenarnya bila Allah menggunakan perkataan alladzina jahadu minkum Ustaz ya, dalam bentuk kata kerja, teknikal sikit Ustaz ya, tetapi yang keduanya itu wa ya'lamus sabirin dalam bentuk isim Ustaz ya, dalam bentuk kata nama ya. Bagi tuan-tuan mungkinlah ini teknikal sikit, tapi sebenarnya ada beza kalau kita tengok istilah ini. Nak minta Ustaz jelaskan sikit yang alladzina jahadu ini apa beza dengan Allah tahu bahawa as-sabiri. Sangat indah Ustaz, masya-Allah. Pertanyaan yang sangat mencabar. Tetapi Pagi-pagi insya-Allah ni saya nak tahu setiap kalimat atau word di dalam Al-Quran itu ada mesej yang Allah nak sampaikan. Sebab ada istilah dia i'jazul lughawi, ada istimewaan atau mukjizat daripada segi bahasa. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan jahadu, seseorang itu dalam bentuk fi'il, artinya perbuatan. Mereka ada melakukan sesuatu perkara, kesungguhan dalam diri dia mendidik. Contoh nak bangkit daripada kejatuhan, dia usaha untuk membetulkan keadaan keuangan dan sebagainya. Bila dia sakit, dia pergi hospital, dia tidak tawakal saja seperti itu. Itu maksud dia jahadu. Tetapi bila masuk kepada sabirin, sabirin ini adalah kerja hati. Kerja hati. Macam Allah sebutkan alam nashrah laka sadrak, kan, Allah lapangkan hati. Jadi sabar ini adalah sesuatu perkara yang kita tidak nampak, tapi ada isyarat untuk agar kita menjadi orang yang sabar. Dia apa beza orang, ada tak orang yang bersungguh tapi dia tak sabar, ataupun orang sabar tapi tak bersungguh? Pasal dia dua-dua ni ada sekaligus Ustaz ni kan. Ustaz cakap tadi jahadu ni dia berusaha nampak kat luar, as-sabir ini nampak kat dalam kan. Tapi kalau ada tak contoh luar usaha, dalam tak sabar, ataupun dalam sabar tapi tak berusaha, itu mungkin juga mesej Ustaz ya. Bagus, sangat bagus. Sebab ayat ini, kalau seandainya ayat ini disatukan, Allah tidak menyebutkan walamma ya'lamillahu allazina jahadu
was-sabirin. Hmm. Tidak ulang perkataan ya'lamu. Banyaklah. Berarti ada perkara yang Allah ingin sampaikan, perbezaan di antara jahadu dengan sabar. Sabir. Sebab apa? Ada manusia dia berusaha sehingga dia tidak sabar atas usaha yang dilakukan. Oh. Tak habis lah tu. Dia berusaha tak habis lah tu. Dah usaha habis. Dia dah usaha tapi dia tak sabar menunggu hasil. Contoh kalau kita tanam padi kan, nak tunggu padi berbuah sampai 3 bulan dan sebagainya, dia rasa tak sabar. Tak sabar. Dia dah rasa dia ubat anak contoh dia. Dia bawa ke hospital, dia rawatan ini. Dia dah buat sungguh-sungguh, tetapi Allah nak menguji peringkat yang kedua. Wa ya'lamus sabirin. Siapa di antara kamu yang sudah berusaha tadi, Allah nak uji kita, siapa di antara kita orang yang sabar. Sabar. Sebab orang yang sabar ini ganjaran dia tadi Ustaz itu. Ya. Ajrun kabir, itu ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi yang Allah sebutkan kepada kita bagi tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian, kesusahan sebagai seorang ayah yang ingin bangkit daripada kejatuhan, iaitu solusi dalam disebutkan dalam Al-Quran, iaitu pada ayat 142 dalam surah Ali Imran ini. Yang pertama, jahadu, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menghadapi setiap ujian agar kita mampu bangkit. Dan bangkit, tujuan bangkit di sini, jangan ingat Ustaz kuih bangkit nak raya ni. Nampak lagi Ustaz. Kita kena bangkit, artinya kita kena buat sesuatu agar kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. So bangkit itu adalah untuk mencari redha Allah. Ya, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan dia. Bila kita tengok video tu sangat hebat. Ya. Ujian demi ujian, anak masih kecil, setiap hamba, setiap orang yang berkahwin itu mendambakan keluarga bahagia Ustaz. Tetapi bila Allah uji, anak meninggal, kemudian dapat anak kedua, Allah uji lagi. Tetapi saya sangat menarik Encik Rusli tadi berkongsi kepada kita, ada Allah Subhanahu wa taala. Fazkurni yazkurkum. Ya. Bila kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengingat kita. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Safri menjelaskan tentang bagaimana proses apabila kita ini ada cabaran, ya, diuji dengan baksa wa tarra dan juga wazulzilu, ya, sampai bergegar kehidupan kita, ya, jalan hidup kita, tetapi kita bekalkan dengan bersungguh-sungguh usaha dan juga pastikan sabar, ya, jangan sabar tapi tak berusaha. Ada juga kan sabar ajelah, ya, tak buat apa-apa kan, ataupun yang buat bersungguh-sungguh, ya, ayah yang buat bersungguh-sungguh tetapi tidak mencapai as-sabirin. Ini bila isim ini Ustaz, ya, satu kata nama, maksudnya statusnya tinggilah ni, ya, nak kena jadi orang yang penyabar, ya, bukan yang sedang bersabar. Kalau bersabar tu dia mungkin sekali-sekala naik turun. Rupa-rupanya ini adalah satu maqam, satu status yang amat tinggi yang Allah angkat pada ayat 142, yang sudah tentunya ganjarannya Ustaz, ya, seperti mana ayat yang ke-214 tadi, syurga. Kalau di dalam ayat 12 tadi ialah ajrun kabir, ganjaran yang besar. Maksudnya bagi kita ayah-ayah yang ada pada hari ini, ya, sebenarnya bila ada cabaran yang biasa-biasa, kan, yang luar biasa ataupun cabaran yang bergegar, sebenarnya Allah sedang siapkan kita untuk syurga Ustaz, ya. Masya-Allah, ya. Cuma pastikan dua syarat tadilah. Berusaha juga, ya, jangan duduk sahaja cakap saya bersabar kan, ataupun bila sudah berusaha itu kita tahu bahawa kita terus berusaha bangkit, dan bangkitnya itu dengan semangat ada Allah. Itu yang dikongsikan oleh Encik Rosli sebentar tadi. Itu juga yang kita belajar daripada ayat 12. Sentiasa takut kepada Tuhan, sentiasa takut dengan mengharapkan ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita mendapat hidayah daripada perkongsian 3 ayat pada hari ini, di mana kita menggabungkan Ustaz, ya, surah Al-Mulk, surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran tadi untuk kita memaknai tentang kejatuhan. Kalau jatuh itu biasa, tetapi yang luar biasa apabila ia bangkit, dan bangkitnya itu adalah menuju Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Safri di hujung ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari bulan Ramadan ini ya Allah, kami mengangkatkan kedua tangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Rahman. Ampunkanlah dosa kami ya Rahim. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah. Berikanlah mereka tempat yang sebaiknya di sisimu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah rahmat dan rahimmu kepada kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami dengan titik peluh dan jerih payah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah anugerah yang terbesar kepada mereka ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah memberikan kami kasih sayang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ya Allah kekuatan. Kami sebagai seorang ayah ya Allah, berikanlah kami kekuatan agar kami sentiasa sabar dan bersungguh dalam melaksanakan apa yang Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Ujilah kami ya Allah dengan ujian yang kami mampu untuk menerima ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Safri sebagai panel kita pada hari ini, dan juga qari Ustaz Ni Azizan ya, berkongsi bacaan dan berkongsi pengalaman untuk kita sama-sama melihat bagaimana ayah untuk kita bangkit dalam segala ujian yang Allah berikan, kerana itulah yang diganjarkan dengan ganjaran rahmat dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk ayah terus bangkit bersemangat walau apa sahaja ujian yang Allah berikan. Inilah semangat yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan, kita menyumbang idea, tuan-tuan boleh menghubungi talian hotline tersebut untuk kita menggagaskan idea bagaimana ayah-ayah, keluarga yang ada yang mungkin dalam kepayahan jerit perit sekarang ini, kita tahu bahawa kita mengadu kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita ada rakan-rakan yang insya-Allah akan sentiasa mendoakan tuan-tuan untuk terus bangkit daripada segala kejatuhan yang ada. InsyaAllah kita akan bertemu lagi ya pada episod akan datang pada hari esok insyaAllah pada ayat yang ke-13. Tuan-tuan jangan lupa untuk masih lagi boleh share dengan rakan-rakan yang lain. Terus beritahu kepada kawan setiap pagi 6.45 pagi ada di online di Sinar Harian di Facebook Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, dan juga di Quran Hour, dan juga 3.30 pagi di bulan Ramadan di TV Al-Hijrah, itu depan kaca TV, dan juga 10 malam di Astro Oasis. InsyaAllah kita bertemu lagi majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah